Video ni cikgu akan sambung dengan sistem berkala. Video sebelum tu ialah tentang sistem berkala, macam mana nak kira cost inventory dengan kaedah MDKD dan MKKD. Jadi video ni cikgu akan sambung dengan kaedah cost purata wajaran. Jadi soalan dia masih sama. Okey, sekarang cuma kita guna kaedah kos purata wajaran untuk sistem berkala. Jadi cikgu pernah kata dalam video sebelum dia, kalau kos purata wajaran, konsep dia ialah dia mengambil average cost, cost average. Jadi penting you kena guna formula kos purata seunit untuk mendapatkan kos purata seunit inventory. Jadi formula ialah jumlah cost inventory bahagi dengan jumlah unit inventory. Okay, so kita perlu kirakan kos purata seunit. Okay, jadi you kena tunjukkan macam mana nak dapat cost inventory dan unit inventory sebagai jalan kerja. So you show the jalan kerja untuk kira unit dan cost inventory supaya you dapat kira kos purata. So this is a working you have to do. Kalau tak buat nanti hilang banyak markah. So you ambil lah cost inventory dan unit, erti dia refer kepada inventory awal dan belian. Okay, jangan ambil yang jualan because cost ialah belian. So here all belian. So dari soalan ambillah, keluarkan semua inventory anda. Okay, yang anda ada di awal dengan yang beli. So ini dia, you list out semua. 1 hari bulan September ialah inventory awal, you got 20 unit, 1 RM40. Dan 5 September you beli 14 unit, RM42. So ini jumlah dia, ini jumlah cost inventory. Dan 12 September you beli lagi 80 unit, darab RM45. So inilah cost for that day. So 28 September you beli lagi 18 unit, 47. So you add up all the unit, total unit for the month is 132 unit. Then you add up all the cost belian dan inventory awal, then the total inventory, cost inventory ialah RM5834. So once you get this one, you got the unit, you got the jumlah cost, you bolehlah kira cost purata seunit. Gunalah formula jumlah cost inventory bahagi dengan jumlah unit inventory. So you get 44.20. Okay, seperti yang cikgu kata, kita ambil 2 perpuluhan di belakang. So once you dapat cost purata seunit, okay, sebelum tu cikgu sudah kata tak kisah kaedah apa, you kena kira untuk sistem berkala, you kena kira unit inventory akhir dulu. Okay, so unit inventory akhir sebelum tu cikgu sudah tunjuk unit awal campur unit belian, jumlah order belian, dan tolak unit yang you sudah jual, you get the unit inventory akhir 57 unit. Okay, so the same 57 unit untuk semua kaedah sama, semua 57 unit. Okay, tetapi di sini cost seunit ialah 44.20 kerana ini ialah cost purata, dia guna cost purata. So unit inventory akhir darab dengan cost purata, inilah inventory akhir. Inilah inventory akhir untuk kaedah cost purata. Okay, untuk sistem berkala. So soalan juga minta kita sediakan penyata pendapatan. Okay, so sistem berkala, sebelum tu ialah sistem berterusan. So you pun tulislah nama syarikat mesti ada, dan tajuk dengan penuh. Okay, so as I said, ada 3 kaedah kan, tak perlu buat penyata pendapatan 3 kali. You use the column form. So 3 kolom, MDKD, MKKD dan kos purata wajaran. So sama formula ialah kalau penyata pendapatan mesti
jualan tolak kos jualan atau kos barang dijual. So hasil jualan masih sama seperti sistem berterusan kerana soalan dia sama kan. So you jumlah jualan ialah 75 unit. Okay. You campurkan all the unit dan satu ialah dijual 120. So sama hasil jualan dia 9,000. Okay. Dan kos barang dijual. Okay. Untuk sistem berkala, dia tak guna kad inventory kan, dia tak ada rekod inventory tiap-tiap hari. Jadi untuk cari kos barang dijual, dia akan guna akaun belian. Untuk sistem berkala ada akaun belian. So far selama ni penyata pendapatan yang anda buat ialah sistem berkala. Okay, bukan berdasarkan sistem berterusan. So far all you learn for Form 4, Form 5 yang selama ni actually ialah sistem berkala kerana kita mengguna akaun belian. So jadi formula dia lah inventory awal campur belian tolak inventory akhir untuk mengira kos. So inventory awal sama untuk 3 kaedah, 20 unit, 1 unit RM40 kan. So 800 dan belian kan sebelum ni you sudah kira kan kos belian. So bila kira kos belian tu tak termasuk inventory awal belian saja. Okay, so belian semua sama. Okay, semua belian untuk bulan tu you campur lah, you dapat jumlah kos ni. Okay, dan inilah kos barang untuk dijual. Campur 2 dapat ni. Lepas tu tolak inventory akhir. Inventory akhir akan ikutlah sebelum yang you sudah buat. Okay, cikgu sudah tunjukkan video sebelum ni. So you just letak MDKD, sistem berkala dia akan dapat 2601. Kalau MKKD 2423 dan kos purata yang baru-baru ini sudah cikgu kira 2519. Yang perpuluhan 40 ni boleh diabaikan kerana anda sudah belajarkan prinsip kematerialan. Okay. Amount yang tidak material, tidak penting, yang tidak memberi kesan kepada keuntungan syarikat boleh diabaikan dalam laporan penyata pendapatan. So sistem kematerialan 40 sen kan sikit, jadi boleh diabaikan. Just angka yang bulat saja. Okay. So kos barang dijual ialah yang ni, okay? All this inventory awal campur belian atau inventory akhir, kita dapatlah kos barang dijual. So cara pun sama, MKKD yang ni, kos purata ni. So untung kasar, jualan, hasil jualan tolak kos barang dijual, kita dapatlah untung kasar. Okay, sama juga yang ni. Okay. Kalau soalan dia ada bagi belanja operasi dan you kena teruskan untung kasar tolak belanja operasi. Di sini tak ada, jadi berhenti sampai untung kasar saja. So secara kesimpulan sama juga, tak kisah dia sistem berkala atau sistem berterusan. Kalau dia MTKD mesti kos barang dijual dia yang paling rendah sekali. Okay, tengok 3233. Kos barang dijual dia adalah paling rendah 32, yang lain 3433. Dia 32 paling rendah. Jadi kenapa? Kerana dia jual barang yang beli terawal beli. MDKD kan dia jual barang yang terawal, jadi kos dia rendah lah. Kalau kos dia paling rendah, untung pun paling tinggi. Okay, 57, yang lain 55, 56. Okay, so untuk MKKD pula dia jual barang yang baru beli, jadi lebih mahal. Okay. Okay, ada silap sini arrow dia sepatutnya naik. Okay, untuk MKKD pula, kerana dia jual barang yang baru beli, jadi kos dia sangat tinggi lah. Kalau sangat tinggi, untung pun yang paling rendah. Okay, 5589. Okay, dan kos purata pula adalah di tengah-tengah. Kerana kos dia pun tengah-tengah, jadi untung dia pun di tengah-tengah di antara dua kaedah.